Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Atira Aminuddin dalam liputan Sirius. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengumumkan pelancong yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dibenarkan memasuki negara itu tanpa perlu dikuarantin mulai 1 November. Senarai 46 negara dan wilayah itu adalah pertambahan ketara berbanding 10 negara yang diumumkan minggu lalu. Prayut mengumumkan rancangan membuka semula negaranya bermula bulan depan semalam. Menurut beliau, tambahan senarai terbabit disebabkan keperluan mendesak Thailand bagi merangsang sektor pelancongan serta perniagaan berkaitan. Selain Amerika Syarikat, Britain dan China, pelancong yang divaksinasi dari sejumlah negara Eropah termasuk Perancis dan Jerman akan dibenarkan masuk jika mereka memberikan ujian RT-PCR COVID-19 berstatus negatif. Negara jiran Kemboja dan Malaysia juga berada dalam senarai berisiko rendah selain Singapura, Jepun, Korea Selatan dan Hong Kong. Ketika tiba di Thailand, pelancong perlu melakukan ujian COVID-19 serta membuat tempahan penginapan 1 malam di hotel diluluskan kerajaan sementara menunggu keputusan sebelum dibenarkan melakukan perjalanan dengan bebas. Thailand juga mencatat kira-kira 10,000 kes sehari dengan sebahagian besarnya penularan disebabkan varian Delta. Secara keseluruhan, Thailand merekodkan lebih 1.8 juta kes dengan 18,559 kematian. Sementara itu, di New Zealand menetapkan sasaran 90% penduduknya divaksin sebelum menamatkan sekatan pergerakan sebagai sebahagian daripada pelan pembukaan semula negara itu walaupun berdepan varian Delta. Menurut Perdana Menteri Jacinda Ardern, matlamatnya beralih daripada menghapuskan COVID-19 kepada meminimumkan penularan dalam komuniti dengan meningkatkan program vaksinasi. Justru penduduk New Zealand tidak lagi dikenakan perintah duduk di rumah. Kira-kira 86% warga New Zealand yang layak menerima dos pertama vaksin, manakala 68% sudah melengkapkan vaksin mereka. Ardern mendapat pujian meluas atas tindak balas awal terhadap COVID-19, membabitkan sekatan pergerakan, pengesanan kontak dan sekatan sempadan yang ketat. Dasar COVID-0 menyaksikan hanya 28 kematian daripada 5 juta populasi negara ini dan kehidupan masyarakat tempatan hampir normal untuk jangka masa panjang. Bagaimanapun langkah ini tidak lagi dapat dilaksanakan, terutama dengan kemunculan varian Delta yang sangat mudah dijangkiti yang mula dikesan di Auckland pada Ogos lalu. Penularan varian ini kini berada dalam komuniti dan sukar untuk ditangani walaupun mengguna pakai pendekatan kesihatan awam dan sekatan yang ketat. Kes harian COVID-19 di United Kingdom kini mencecah lebih 50,000 buat pertama kali sejak Julai lalu. Berdasarkan statistik terkini, UK merekodkan 52,009 kes baharu. Meskipun begitu, kerajaan sekali lagi menolak saranan untuk menguatkuasakan sekatan pergerakan. Perdana Menteri Boris Johnson turut menolak saranan pegawai kesihatan untuk menghentikan penularan dalam kalangan kontak rapat berikutan kebimbangan peningkatan kemasukan ke hospital yang turut mengendalikan kes jangkitan pernafasan lain sepanjang musim sejuk. Setiausaha Kesihatan Sajid Javid juga menegaskan belum waktunya untuk menguatkuasakan semula langkah seperti pemakaian pelitup muka dalam premis. Beliau berkata kes mampu meningkat sehingga 100,000 sehari namun mereka meneliti data tetapi tidak akan melaksanakan pelan B pada ketika ini dan akan kekal dengan pelan yang sedia ada. Bekalan elektrik terputus di Kabul akibat satu letupan semalam yang dilihat sebagai satu tindakan menggugat usaha Taliban mengembalikan kestabilan Afghanistan sejak 2 bulan mereka berkuasa. Menurut sumber tempatan, punca letupan belum dikenal pasti namun disahkan sebagai serangan yang membuktikan militan mengubah taktik pemberontakan terhadap Taliban. Satu letupan tiang elektrik di Kala Murad Beg di wilayah Kabul sekaligus menjejaskan bekalan kuasa 220 kV yang diimport. Bekalan elektrik dikatakan terganggu kira-kira jam 6 petang waktu tempatan menjadikan Kabul bergelap dan menjejaskan kira-kira 4.5 juta pengguna. Afghanistan yang sebahagian besarnya bergantung pada tenaga elektrik yang diimport dari negara jirannya, utara Uzbekistan dan Tajikistan. Sekian dahulu liputan Sirius, teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.